Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah subscribe pada channel aku, and kepada yang belum lagi subscribe pada channel aku, dipersilakan untuk subscribe guys. I would appreciate your support. Okay, untuk kisah hari ni aku nak cerita kat korang satu kisah yang amat mengerikan guys. Okay, di mana seorang lelaki telah membuat satu pembunuhan yang teramatlah kejam di kalangan keluarga dia guys. And ada sebab why dia buat pembunuhan ini, and pembunuhan ini bagi aku daripada sebab tu agak mental gila lah. So kalau korang nak tahu apa sebab dia membuat pembunuhan ini, aku akan cerita kat korang. So tanpa membuang masa lagi, macam biasa guys, nama aku Nas, and I am a true crime storyteller. Let's go. Pada tahun 2016, seorang lelaki yang bernama Joel Guy Senior yang berumur 61 tahun yang merupakan seorang jurutera di sebuah syarikat perpaipan telah membuat keputusan untuk bersara daripada kerja. Sama juga macam isteri dia yang bernama Lisa Guy yang berumur 55 tahun, di mana dia adalah seorang pekerja di bahagian pengurusan sumber manusia ataupun HR di sebuah syarikat kejuruteraan. So why mereka telah membuat keputusan untuk bersara adalah mereka telah pun merancang untuk menjual rumah mereka yang berlokasi di West Knox County, Amerika Syarikat. Kemudian pada tarikh 24 November 2016, pasangan suami isteri ni telah mengajak semua anak-anak dia untuk datang ke rumah mereka untuk menyambut sambutan hari kesyukuran ataupun mak saleh katalah Thanksgiving. So time tu dia nak buat makan-makan lah. Mungkin Joel Senior dan juga Lisa ni dia ada masak-masak ke apa, nak open house lah orang kata makan Thanksgiving kot, sedap kot kan, teki besar-besar kan. Baik tu. Jadi okey, di kalangan keluarga mereka ni terdapat salah seorang anak daripada mereka ni yang berumur dalam lingkungan 28 tahun bernama Joel Junior tau. Dia ni adalah seorang pelajar universiti tau. So sewaktu diorang tengah makan-makan tu kan, okey, so si Joel dan juga Lisa ni telah membuat satu perbincangan di mana mereka telah pun membuat keputusan untuk bersara daripada kerja. So dekat situ diorang macam break out the news kepada family members diorang lah, kepada anak-anak mereka tau. Okey, cuma satu benda yang pelik ni kan, Joel Junior kan, sewaktu ibu bapa dia telah memberikan berita yang tersebut, dia ni macam terdiam senyap dia, macam dia punya adik-beradik yang lain macam congratulations on your retirement, lebih macam tu lah, nak pencen kan, mestilah takkan nak menangis ke apa. Betul lah, dah kerja lama-lama kan, you deserve the break kan, boleh relax, pergi travel, pergi mana-mana semua kan, beli rumah baru ke apa kan. Tetapi Joel Junior ni dia diam dia tahu. Okay, why dia terdiam is because sepanjang hidup dia 28 tahun ni, yalah faham lah, dia ni adalah seorang pelajar universiti. So segala perbelanjaan, segala makan minum dia ke apa kan, pergi lepak keluar minum sini sana, mak bapak dia telah menanggung segala ni guys. So daripada situ, selain daripada mak bapak dia beritahu yang dia nak bersara dan juga menjual rumah tersebut, mereka juga telah memberitahu si Joel Junior ni yang mereka sudah tidak mampu untuk menampung segala perbelanjaan dia guys. Member petak je, alamak macam mana ni, aku lah tak ada duit kan, nak pergi lepak mana-mana pun tak boleh tau. So itu telah membuatkan Joel Junior terdiam guys sewaktu sambutan Thanksgiving mereka itu. Jadi selepas diorang dah makan-makan, dah kenyang, borak-borak, enjoy semua kan, okey, semua anak si Joel Senior dan juga Lisa ni telah pun pulang ke rumah masing-masing. Tetapi bukan Joel Junior guys, sebab dia telah mengambil keputusan untuk bermalam di rumah ibu bapa dia pada hari tersebut sampailah ke hujung minggu. Dia nak spend time lah kot je lah Thanksgiving kan. Mungkin yang lain terpaksa kerja the next day ke apa, dia ni menganggur, menyangak dekat rumah kan. So maybe that's why dia telah decide untuk duduk dekat rumah ibu bapa dia. Cuma kan guys, this is where kisah ini bermula guys. Pada 26 November 2016, di mana hari itu Lisa ni, si mak dia ni telah keluar untuk membeli barang-barang rumah tau. Dia telah pergi ke kedai runcit yang terdekat tau. Yalah, mungkin lah lepas Thanksgiving dah habis semua barang kan, so dia nak top up lah kan, barang-barang dapur semua kan. Cuma sewaktu Lisa tak ada dekat rumah tu, sebab dia keluar seorang, so dekat rumah tu ada bapak dia je lah, si Joel Senior ni. Time tu dia sedang sorang-sorang tau dekat tingkat 2 rumah dia itu. Tahu apa jadi guys? Joel Senior ni telah didapati
dibunuh guys. Dia dibunuh dengan cara yang teramat kejam, di mana dia telah ditikam sebanyak 42 kali guys dekat tubuh badan dia. 42 kali weh. Teruk gila tu. And dia punya pembunuh tu tak lain tak bukan guys, anak dia sendiri weh. Anak lelaki dia yang berumur 28 tahun tu, si Joel Jr ni, dia sendiri yang telah membunuh bapa dia guys. And tak lama lepas tu, bila Lisa pulang ke rumah, dia pula jadi mangsa anak dia sendiri guys, di mana Lisa telah ditikam sebanyak 31 kali, termasuk di bahagian tulang rusuknya. Bapak sedih tu. Aku tak tahu apa yang telah merasuki si Joel Jr ni, sampaikan selepas dia menikam ibu bapa dia, dia telah mengerat kepala, tangan dan juga kaki kedua-dua orang ibu bapa dia guys. Setan ke apa tu Joel Jr ni. And ada benda yang lagi ngeri tau, di mana Joel Jr ni, dia ambil kepala Lisa yang telah dikerat tu, dia masukkan dalam periuk guys. Untuk apa? Dia nak rebus weh. Dia nak rebus kepala Lisa bye. Apa punya anak dia ni. And tak lama lepas tu, dia juga telah meletakkan semua keratan mayat ataupun tubuh badan si Joel Senior dan juga Lisa ke dalam bekas plastik yang besar, dan juga telah dicampurkan dengan bahan-bahan kimia tertentu untuk menghancurkan semua tulang-tulang tubuh badan ibu bapa dia guys. Tujuannya is untuk pelupusan lah. Dia nak bagi hancur so that tak ada apa-apa bukti yang tinggal. Bapak sick weh. So selepas dia telah selesai dengan pembunuhan ibu bapa dia, Joel Jr ni, dia macam as though dia buat macam hari yang normal tau. Dia relax, dia keluar daripada rumah dan juga dia settle whatever urusan peribadi dia guys. Tak tahulah dia pergi mana kan. And yang lagi kurang ajar je ni, dia sempat lagi keluarkan sejumlah wang simpanan milik ibu bapa dia guys. Aku tak tahu lah betul ke tidak lah si Joel Jr ni anak diorang. Macam perangai setan lagi teruk dia setan weh. Iblis gila bye. Aku just tak boleh imagine tu ada orang yang macam ni. So of course lah, selepas segala pembunuhan tersebut, inilah benda nak jadi. Pihak polis telah pun pergi ke rumah Joel dan Lisa ni untuk memeriksa rumah mereka tau. Why mereka hendak membuat pemeriksaan tersebut adalah apabila majikan si Lisa ni telah memberi maklumat kepada pihak polis, di mana yalah dia cuba untuk menghubungi si Lisa sebab dia tak datang kerja tau. And mereka tak dapat untuk menghubungi Lisa langsung guys. Mereka gagal. Of course Lisa dia memanglah nak retire, tetapi dia masih lagi bekerja. Dia baru sahaja membuat keputusan. So dia punya majikan tu macam pelik, why dia tak datang kerja. So benda jadi lagi suspicious lah bila dia langsung tak dapat dihubungi guys. So selepas segala pemeriksaan yang dilakukan dekat rumah mereka tersebut, polis telah menemui keratan mayat tubuh badan si Joel Senior dan juga Lisa yang dalam keadaannya amat mengerikan guys. Even pihak polis pun jadi takut tau bila diorang masuk ke rumah tersebut tau. Macam teramatlah ngeri. Memang mental gila lah. Diorang just tak boleh expect apa yang telah diorang temui guys. Dan terdapat juga beberapa benda lagi yang ditemui, di mana sebuah buku nota milik Joel Jr ni yang mengandungi 5 helaian muka surat. And buku nota tersebut bukan sekadar buku nota dia guys, ada isi tau, di mana terdapat beberapa catatan yang terperinci yang dilakukan oleh Joel Jr mengenai cara dan juga motif pembunuhan dia guys. Dia sudah tulis note lah dalam buku tu. So dalam kata lain, kematian Joel dan juga Lisa ni adalah merupakan satu pembunuhan yang telah dirancang guys. Memang dah plan daripada awal lagi. Si Joel ni dia dah think ahead untuk melakukan pembunuhan ibu bapa dia guys. So yalah, macam biasalah lepas dah buat segala pembunuhan tu, nak tahu lah apa motif dia, apa motif mangkuk ayam ni sebenarnya tau. And korang nak tahu tak apa motif dia? Semata-mata untuk wang insurans ibu bapa dia yang berjumlah $500,000 guys. Hanya itu weh. Dan lagi satu is Joel ni dia rasa marah. Dia marah dekat ibu bapa dia, di mana mereka telah membuat keputusan untuk tidak lagi menanggung kehidupannya guys. Sebabkan tu weh. So si Joel Jr ni dia tak boleh terima hakikat itu langsung guys. Dan lagi-lagi ialah dengan perangai si Joel Jr ni, dia ni adalah seorang yang tak ada inisiatif ataupun effort untuk mencari pekerjaan. Dia hanya mengharap dekat ibu bapa dia guys. Apa punya anak tu macam ni. Gila weh. So berdasarkan siasatan pihak polis, Joel Jr ni didapati ada juga melakukan pembelian barang pembunuhan pada waktu sebelum kejadian itu berlaku guys. Sampai tahap macam tu polis siasat. From there clearly lah diorang tahu bahawa pembunuhan ini telah dirancang oleh Joel Jr guys. Dan selepas segala penyiasatan dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak polis, mereka tidak mengambil masa yang lama untuk menangkap Joel Jr guys. Dia ditangkap di kawasan Louisiana. Dan sewaktu penangkapan si Joel Jr ni,
polis juga telah menemui alat pengisar daging dan juga tangki minyak di dalam boot kereta Joel Jr. yang telah dipercayai yang dia hendak menggunakan benda-benda tersebut untuk menghapuskan segala bukti pembunuhan dia, guys. So definitely lepas dia dah kena tangkap tu, dia ni perlu dibicarakan lah di mahkamah. So berkaitan dengan perbicaraan kes itu, Joel Jr. telah pun didapati bersalah akhirnya, dan dia juga dijatuhkan 2 hukuman penjara untuk seumur hidup. Ambil padan muka lah. Tapi itulah, macam setengah orang mungkin rasa macam tak cukup lah. Tak cukup macam mana lah, tak setimpal lah dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Dan tak habis lagi kat situ tau, sebab ada benda yang teramat menyakitkan hati ramai pihak is masa dekat mahkamah tu, even selepas dia telah dijatuhkan hukuman, tiada sebarang tanda penyesalan di raut wajah Joel Jr. guys. Dia duduk situ dengan muka toya dia, dengan muka 50 sen dia tu, macam dia tak bersalah weh. Dia even ada macam muka yang dia rasa bangga tau dengan pembunuhan yang telah dilakukan tu tau. So orang rasa macam teramatlah tidak berpuas hati, sampaikan adik-beradik dia, ahli keluarga dia dan juga dia punya kawan rapat datang ke mahkamah, sampai orang pun jam, tak boleh brain kenapa dia kena buat macam ni hanya semata-mata untuk duit insurans ibu bapa dia, guys. So sampai di sini saja aku boleh share dengan korang mengenai kisah Joel Jr. di mana dia telah membunuh ibu bapa dia hanya semata-mata untuk duit insurans mereka. And if korang ada apa-apa nak cakap, boleh tinggalkan dalam comment section. And aku nak cakap minta maaf kalau aku tersalah cakap, tersalah info ataupun tersinggung perasaan siapa. Aku nak cakap minta maaf. I will do my best in the next video. And aku nak cakap thank you kepada semua yang telah tengok video aku dari awal sampai habis. Korang memang terbaik. And thank you kepada semua yang telah subscribe kepada channel aku. Yang mana belum subscribe lagi, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification, guys. So as always guys, I will see you in the next video. Never stop creating, always do what you love. Tak fikir apa orang cakap, yang penting korang happy. So you guys stay safe, take care, stay healthy guys. Assalamualaikum, bye bye.